Salam sejahtera dan salam Sarawakku sayang bersama saya Grace John Lee. Tumpuan berita Sarawak menyasarkan untuk mengeksport lebih banyak produk perabot bagi meningkatkan nilai eksportnya kurang daripada 100 juta ringgit setahun. Timbalan Premier Sarawak Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan berkata nilai pasaran global perabot dianggarkan berjumlah USD 557 bilion pada 2022 dan dijangka meningkat setiap tahun untuk mencapai nilai ramalan kira-kira USD 651 bilion menjelang 2027. This program is also in tandem with our aspiration to produce more high value-added products for the export market. This initiative is poised to boost our annual export earning from RM4 billion presently to roughly RM8 billion by the year 2030. Ladies and gentlemen, the global market value of furniture was estimated at 557 billion USD in 2022 and was expected to increase every year to reach the forecasted value of approximately 651 billion USD by the year 2027. Malaysia only contributed about RM12 billion per annum, while Sarawak contributed less than 100 million ringgit Malaysia per annum. Beliau berkata demikian pada Majlis Sarawak Design Week Exhibitor Night di Pusat Convention Buana Kuching BCCK pada Isnin. Justru itu, beliau berharap Sarawak Design Centre Saradek yang merupakan anak syarikat milik penuh Perbadanan Kemajuan Perusahaan Kayu Sarawak STIDC akan terus meningkatkan keupayaan dan kapasiti mereka muda dengan meneruskan kerjasama strategik dengan institusi pengajian tinggi dan institusi penyelidikan di peringkat tempatan dan antarabangsa. Paparan seterusnya, sebanyak 58 organisasi terdiri dari sekolah, jawatan kuasa kemajuan dan keselamatan kampung JKKK dan institusi agama menerima geran projek kecil Lok Bandar MRP di Pejabat Pusat Khidmat Parti Demokratik Progresif PDP Tasik Biru Bau pada Ahad. Penyerahan cek MRP seri pertama bagi tahun 2023 dengan jumlah keseluruhan RM995,948.59 kepada penerima terbabit disampaikan oleh Timbalan Menteri Pengangkutan Sungai dan Laut Sarawak yang juga Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Tasik Biru Datuk Henry Jinip. Dalam pada itu, Datuk Henry memberitahu kesemua penerima peruntukan adalah dari kawasan daerah Bau selain dua dari Lundu iaitu Jawatan Kuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung JKKK Kampung Selampit 1 dan Kampung Selampit 2. Jelasnya, peruntukan yang disalurkan pada kali ini adalah bagi membantu program tahunan organisasi terbabit termasuk kerja naik taraf Dewan bagi Kampung Sudoh oleh JKK Kampung Sudoh selain insentif pendidikan pelajar cemerlang masing-masing diterima oleh Jawatan Kuasa Greater Bigyang dan Biro Pendidikan Kampung Subabau. Para penerima terbabit adalah seperti tertera. Manakala penerima bagi sekolah jenis kebangsaan Chunghua adalah dari Bau, Buso, Musi, Sebuku, Taiton, Tondong, Keranji, Paku dan Seniawan. Turut menerima ialah Gereja St. Martin Segong, Biro Wanita Kampung Bariang, Biro Wanita Kampung Setengang, Biro Belia Kampung Subabuan, Belia Kampung Serikin, JKK Kampung Subabuan, Kampung Subabau, Kampung Subabanda dan Kampung Badul dan kawasan Buso. Keperkembangan di Marudi, generasi muda memerlukan badan dan minda yang sihat untuk bersama-sama dengan kerajaan sedia ada memacu kecemerlangan wilayah Sarawak. Dalam hal ini, Timbalan Menteri di Jabatan Premier Sarawak, Buruh, Immigration dan Pemantauan Projek, Datuk Gerawat Gala memuji penganjuran kejohanan bola sepak Anjuran Kelab Sukan Jaya Jabatan Kerja Raya JKR Marudi yang berperanan menggalakkan masyarakat mengamalkan gaya hidup sihat secara bersukan. Katanya kejohanan ini bukan sahaja menyediakan ruang bagi keluarga melakukan aktiviti sihat pada hujung minggu, malah berupaya menerapkan kesedaran untuk menjadikan amalan bersukan sebagai rutin harian.
Beliau berkata demikian semasa merasmikan penutupan kejohanan itu pada Ahad. Kejohanan bermula pada Jumaat di pekarangan Pejabat Jabatan Kerja Raya Marudi disertai 12 pasukan termasuk di sekitar rumah-rumah panjang. Pasukan Kesura FT muncul Johan, tempat kedua disandang Total Football dari Sekolah Menengah Kebangsaan Marudi, manakala tempat ketiga dimenangi Nyakat FC. Di Serian pula, Kerajaan Sarawak sentiasa prihatin terhadap keperluan dan kualiti kehidupan rakyatnya khususnya di luar bandar. Adun Terpadu Dr. Simon Sinang Badar berkata, pelbagai usaha kini dilakukan untuk memacu pembangunan di kawasan luar bandar sekaligus meningkatkan taraf hidup masyarakat setempat. Menurutnya, antara yang diberikan fokus adalah aspek pembangunan infrastruktur pertanian, utiliti dan telekomunikasi serta sosial bagi meningkatkan sosioekonomi luar bandar dan meningkatkan pendapatan rakyat menjelang tahun 2030. Beliau berkata demikian semasa berucap pada Majlis Pemimpin Bersama Rakyat dan perasmian awah gawai di Serian pada Sabtu. Tambah beliau lagi, unit hal ehwal agama-agama lain UNIFOR meneruskan inisiatif membantu rumah ibadat dengan peruntukan dana sebanyak RM1 juta kepada pembinaan gereja baharu dan kerja menaik taraf awah gawai Kampung Dahar Mawang. Manakala di Bintulu, projek naik taraf pejalan kaki berbumbung SJKC Siong Bun Yang telah siap sepenuhnya mampu memberikan kesenangan dan keselamatan kepada warga sekolah, terutamanya para pelajar. Adun Tanjung Batu Johnny Pang Leong Ming berkata, projek yang dilaksanakan di bawah peruntukan projek transformasi luar bandar RTP itu merangkumi skop menaik taraf pejalan kaki yang asalnya bertapak simen kepada pebble wash. Katanya lantai pebble wash dapat mengatasi masalah kelicinan, terutamanya ketika hari hujan di mana ini akan mengelakkan warga sekolah serta ibu bapa daripada tergelincir selain menambah keceriaan kawasan sekolah. Bercakap semasa merasmikan pejalan kaki tersebut di Bintulu pada Sabtu, Johnny menambah selain projek tersebut, beliau turut memperuntukkan projek RTP kepada sekolah itu bagi tujuan penyelenggaraan, pembersihan dan projek keceriaan dalam kawasan sekolah. Jelasnya lagi, beliau juga akan memberikan peruntukan kepada pihak sekolah berdasarkan kesesuaian untuk menaik taraf prasarana serta kelengkapan demi kebajikan dan manfaat warga sekolah. Seterusnya, program pertanian Bandar Pintar Smart Urban Farming Fasa 2 mampu meningkatkan kedudukan sosioekonomi masyarakat di Sarawak. Objektif utama program itu memfokuskan matlamat penting seperti meningkatkan sosioekonomi, masyarakat dan kemampanan kewangan bagi mewujudkan kesedaran dan kesediaan mengenai pertanian pintar dalam kalangan masyarakat di bandar. Dalam hal ini, Timbalan Ketua Penasihat Ekonomi Digital Sarawak, Sarawak Multimedia Authority SMA, Profesor Insinyur TS Dr. Al-Khalid Othman mengucapkan syabas kepada masjid dan surau atas kejayaan melaksanakan projek Smart Urban Farming Fasa 1 dengan membuahkan hasil yang memberansangkan. Beliau turut berharap projek ini dapat dilaksanakan dengan jayanya di semua masjid yang dipilih dan membuahkan hasil yang lumayan serta mendapat sokongan dari pelbagai pihak terutamanya dari sektor industri. Beliau berkata demikian dalam program projek penyerahan Smart Urban Farming 2023 di Kuching pada Isnin. Sebanyak 20 masjid dan surau telah dipilih bagi melaksanakan program Fasa 2 Smart Urban Farming di mana setiap rumah ibadat itu diperuntukkan sebanyak 900 pots sayuran. Sekian edisi Tengah Hari bersama saya Grace Chun Lee. Berita lebih lanjut boleh dapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan UKAS channel di YouTube. #menyebar fakta, salam UKAS.